Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita sambung ya. Waalaikumsalam. Okay, kita sambung pembelajaran kita pada hari, patutnya besok, tapi besok kita ada majlis awal Muharram. So, saya terpaksalah buat kelas malam ni. Awak pun ramai yang undi suruh buat malam kan? Okey, kita teruskanlah ya. Okey, hari ni kita nak belajar sambung hari tu punya subtopik iaitu 6.1 sudut pada lilitan dan juga sudut pada yang bercangkum oleh satu lengkuk. Okey, hari tu kita dah belajar. Okey, kita dah belajar tentang lengkuk. Awak nampak tak saya punya slide? Nampak. Okey, nampak ya. Okey, hari itu kita dah belajar mula-mula kita belajar first dia ada ciri, ada 4 ciri untuk 6.1 ni. Okey, satu ciri dia mula-mula hari itu kita belajar. Okey, ni dalam bulatan. Okey, dalam lengkuk yang sama. Okey, contohlah jap. Cantiklah pula. Ya. Okey, dalam lengkuk yang sama. Okey, dalam lengkuk yang sama. Okey, contohlah saya buat macam gini. Kalau sini contoh dia 20. So daripada lengkuk yang sama saya buat menuju ke lilitan juga. So sini pun sama 20. Okey, ni adalah ciri yang pertama. Okey, ciri yang kedua hari tu kita dah belajar minggu lepas. Okey, sudut yang berada di pusat. Okey, dia adalah 2 kali ganda sudut yang berada di lilitan. Okey, contohlah lilitan dia di sini ialah 20. Okey, di pusat dia kena 2 kali ganda. So 20 darablah dengan 2, so dapatlah 40. Okey, tu ciri yang kedua. Okey, ciri yang ketiga. Okey, dia bergantung kepada awak punya lilitan ni lah. Okey, minggu lepas saya dah ajar juga. Tak tahu awak ingat ke tak. Okey, contoh tengok soalan nombor 1A. Okey, kalau tak berapa nak nampak awak boleh tengok buku teks. Okey, buku teks muka surat 141. Okey, saya ngajar ikut yang latihan dalam buku teks je. Sebab soalan exam pun selalu akan ambil daripada buku teks. Dia tak ada mengepik mengaban dia. Okey, okay, tengok soalan yang ini. Okey, tengok 1A ni, tengok lengkuk dia kat sini dia ada bagi yang sama. Okey, dia bagi tanda yang sama. Okey, tanda yang sama, so confirm lah kalau sini 45, Y ialah 45. Dah siap, itu sahaja. Okey, untuk B pula. Okey, B pula, okey, soalan dia suruh cari panjang lengkuk. Okey, kalau panjang lengkuk tengok sudut lah, tengok sudut dulu. So sudut sini 65, sudut sini pun 65. So sudut yang sama, so kalau sini 5 cm, Y dia ialah 5 cm. Dah, itu saja. Okey, yang ketiga C ni pula, tengoklah sama je. Okay, sudut dia sini ialah 58, sudut sebelah ni pun 58, so Y ialah 10. Okay. Dan D pula, okay, D dia berbeza sikit. Okay, dia bagi kat sini lengkuk dia adalah 5 cm, yang ini ialah 10 cm. Okay, dia 2 kali ganda. Kalau sini ialah sudut dia 110, so Y ni kita kena bahagilah 2. Okay, dia bergantung pada lengkuk ni lah. Kalau lengkuk dia yang ni 5 cm, lengkuk ni ialah 10 cm. So dia 2 kali ganda lah. So 2 kali ganda, so yang ini 110 bagilah dengan 2. So dapatlah 55. Okay, ini ciri yang ketiga. Boleh? Boleh. Okay, kita teruskan yang slide kita hari ni, tak silap ada 7. 7 je. Kita pergi slide yang kedua pula.
Sudut ni selalu soalan dia akan keluar dia tak lebih pada 3 markah. Dia sama ada 1 ke 2 ke 3 je markah. Dia tak ada banyak-banyak. Okey, untuk soalan 2A ni pula. Okey, soalan 2A ni dia kata lengkuk AB sama dengan PQ. Awak tengok kat sini lah. Lengkuk AB ni sama dengan lengkuk PQ. So, kalau contohlah lengkuk sini 5 cm. Ini pun samalah 5 cm. Contoh ya. Sekarang ni soalan nak cari nilai X. X ni ialah nilai sudut. Seperti awak tahu kalau sudut berada di pusat, dia adalah 2 kali ganda yang berada dekat yang ni, lilitan. So X ni adalah berada dekat lilitan. Yang ni berada di pusat. So ingat ya, kalau berada di pusat, dia adalah 2 kali ganda berada di lilitan. So sekarang ni soalan nak suruh cari lilitan. So kita kena bahagilah. So bahagilah dengan 2. So 80 bahagilah dengan 2. Dapatlah 40. Soalan macam ni just dapat 1 markah saja sebab dia direct question. Okey, soalan B pula. Dia kata sudut yang mana sama nilai dengan X. X dia kita dapat 40 darjah. So sekarang ni ini 80. So kita mesti cari lagi mana satu yang 40. Sudut dekat sini ni tak ada sudut. Ni sudut dah ada nilai dia. Sini sudut pun dah ada nilai dia. Kita cari sudut di sebelah sini pula. Sebelah sini macam mana nak cari sudut dia? Dia adalah sudut bersebelahan. Sudut sebelahan dia punya formula dia 180 tolaklah dengan sebelah dia. So dapatlah 100. 100 tak sama nilai dengan 40. Kita cari lagi. Kita cari lagi, kita tengok sudut di sini pula. Seperti pengetahuan yang awak ada yang minggu lepas. Sudut kalau dekat sini, dekat pusat. Kalau dia ada 2 ni, dia mesti. Ini bulatan lah Dia mesti adalah sudut sama kaki. Dia segitiga sudut sama kaki. So tadi sini kita dah cari ialah 100 cm, 100 darjah. So kita kena cari dah sama kaki dia. Sama-sama kaki dia. Jumlah segitiga ialah 180. Tolaklah dengan 100. Dan bahagilah dengan 2. So 80 bahagi 2 dapatlah 40. So nilai dia kat sini ialah 40. Di sini pun sama 40. Sekarang ni soalan dia suruh cari sudut yang mana satu. Awak tak boleh tulis sudut R sahaja. Sudut dia mesti ada 3 huruf. So kalau contoh sudut yang kat sini R ni sepatutnya berada di tengah-tengah. Ni ada simbol sudut ya. Sudut ni ialah R mesti berada di tengah-tengah. So awak kena cari, ambillah huruf yang mana-mana. Contohnya saya ambil PRQ. PRQ. Sudut PRQ sama juga kalau awak sebut terbalik. QRP. Itu adalah sudut yang berada di sinilah. DR. Dan kita akan cari satu lagi yang sudut dia kat Q. Sebab Q ni pun sama juga nilai dia ialah 40. Sama juga bacaan dia. So jawapannya ada 2 lah. Satu jawapan dia yang ini. Satu lagi jawapan dia ialah awak nak kena tulis. So Q berada di tengah-tengah. So awak boleh tulislah RQP. Ataupun PQR. So mana-mana bacaan sama je. Yang penting kalau sudut ni adalah sudut Q. Q ni mesti berada di tengah-tengah. Itu saja. Next kita tengok. Itu adalah ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, ciri yang ini pula. Sekejap ya, saya punya ni loading sikit.
Okey, yang ni sama dalam buku teks awak. Ini adalah ciri yang ciri yang keempat. Okay, ciri keempat di mana dia adalah sudut yang dicangkum dengan diameter sudut dia ialah confirm 90 darjah. Okey, macam mana yang nak tahu 90 darjah? Ini awak punya bulatan. Okey, ini adalah pusat. Contohlah diameter dia di sini. Okay, kita nak jadikan dia segitiga. Contohlah saya ambil bucunya di sini. Okay, bucu ni mesti confirm dia adalah 90 darjah. Saya nak fikir apa-apa dah. Okay, saya ingat benda mesti lalu dekat diameter. So, bucu dia ialah 90 darjah. Okay, contoh saya buat gambar yang sama. Saya buat bucu dia di sini pula. Okay, sini pun sama, confirm 90 darjah. Okay, nilai dia nilai tetap je. So, contoh saya buat kat sini pula, gambar segitiga. So, sini pun sama 90 darjah. Okay. Kalau contohlah, saya buat gambar yang lain pula ya, gambar segi bulatan. Saya buat pusat di sini. Okay, diameter di sini. Contohlah saya buat bucu di sini. So, di sini ialah 90 darjah. Okay, mana-mana bucu yang kena dekat lilitan dia adalah 90 darjah. Yang penting dia mesti melalui diameter. Okay, next. Okay, slide yang keempat. Okay, slide yang keempat. Okay, kita tengok ya soalan yang A ni pula. Okay, soalan dia suruh cari nilai X. Okay, nilai X awak tengok. Okay, ni dia bagi pusat. Dia bagi yang ini. Okay, dia bagi gambar ni. So, gambar ni confirm lah di sini ialah 90 darjah. Okay, sekarang ni 90 darjah soalan yang suruh cari X kat sini. Kita mesti tahu sini bucu ni berapa. Okay, bucu ni adalah sama dengan bucu yang ini. Okay, nilai dia sama. 35 darjah. Macam mana sama? Dia pada lengkuk yang sama. Ini adalah ciri yang pertama. So, nak cari X senang saja. So, X sama dengan 180 tolaklah dengan 90 tolaklah dengan 35. Tekanlah kalkulator. Dapatlah. RM55. Okey, soalan yang B pula. Okey, sama juga cara dia juga. Okey, dia melalui pusat. Okay, ini melalui ini diameter dia. Okey, ini dah segitiga. Okey, confirm yang ini adalah 90 darjah. Tapi sekarang ni kita nak separuh sahaja. Okay, kat situ dia bagi 50 darjah. Okay, gambar 60 darjah macam gini kan tadi. Ini pusat dia. Okay, dia bagi sini adalah 50 darjah. Okay, awak kena ingat je. Dekat pusat saja dia ada gambar macam ni. Ini adalah confirm segitiga sama kaki. So, sama kaki kita nak cari kaki dia yang dekat sini. Okay, so 180 tolaklah dengan 50 bahagilah dengan 2. Okay, tekanlah kalkulator, dapatlah 80 tolak 50, 30 bagi 2. Okay, dapatlah 65. Okay, sekarang ni ini adalah 65 berada di sini 65. Okay, sekarang ni jumlah ni ialah 90 darjah. So, kita nak cari X sahaja. So, X sama dengan 90 darjah tolaklah dengan 65. Okay, dapatlah 25. Okay, itu sahaja untuk soalan B. Kita next, kita tengok soalan yang C pula. Okay, soalan C pun sama juga. Okay, awak tengok sudut dia kat sini. Okay,
Dia bagi kat sini ialah 90 darjah. Okey, ni diameter. Okey, so sini 90 darjah. So kita kena cari kat sini. Okey, macam mana nak cari kat sini? Okey, sini 110. So kita carilah sini dulu. Okey. Okey. So cari sini 90. So macam mana nak cari kat situ? Okey, macam biasalah. Kalau sini nak tengok sini adalah 5 cm, sini adalah 10 cm, dia adalah 2 kali ganda. So kalau sini 110, kita bagilah dengan 2, dapatlah 110 bagi 2, dapatlah 55. Okay, so kita kena cari kaki dia pula. So kaki dia 180 tolak 55, bagilah dengan 2. So dapatlah kat sini 180 tolak 55, bahagilah dengan 2. So dapatlah dekat sini 62.5. Okay, so soalan dia nak cari X. Sini kita dah tahu tadi nilai dia ialah 62.5. Sini 90 darjah. So sama saja. Okay, 180 tolak 90. Tolaklah 62.5. Dah pula sini. Okay, tolaklah 62.5. So, dapatlah jawapan dia 60 tolak 27.5. Okey, itu adalah soalan untuk C. Soalan untuk D pula. Okey, dia jalan kira sama je. Pusing ni je. Okey, so sini ialah diameter dia. So, sini adalah 90 darjah. Kita kena cari kat sini dulu. Okey, kat sini yang kena ingat dia, ini ialah yang ni. Kita guna yang ini. So, kita kena cari yang inilah dulu. Okay, sudut ni sama juga cara dia. Sebab dia adalah sudut segitiga sama kaki. So, 180 tolak dengan 120 bahagilah dengan 2. So, dapatlah 30. Okay, 30 adalah berada di sini. So, kita nak cari X dia. Okay, X dia. So, X dia kita tengok. So, X dia dah 30. Dah siap. Itu saja. Okay. Kat situ dia tak ada bagi nak cari apa. Cari diameter saja. So, nak cari yang ini. X dia dah 30 dah. Itu saja. 6.1E. Boleh? Bolehlah tu, diam je korang ni. Okay, kita tengok next ialah slide yang ke-5. Okay, ini soalan sama juga 6.1E, soalan nombor 2. Okay, dia bagi kat sini ialah semi bulatan. Okay, semi bulatan berpusat di O. Okay, dia suruh cari nilai X tambah dengan nilai Y. Okay, nilai X dulu kita cari. So, macam mana nak cari? Tengoklah. Okay, X ni, okay, ni adalah diameter dia punya pusat. So, sini confirm lah diameter. So, ini gambar segitiga. Okay, ni adalah gambar segitiga. So, segitiga sini confirm lah 90 darjah. So, nak cari X ialah 180
Okey, tolaklah dengan 18. Tolak 90. Okey, sama dengan 72. Okey, kalau soalan exam selalunya kalau soalan macam ni dia akan keluar just dapat 2 markah saja. Okey, Y. Okay, mana dapat markah kita tunjuk macam mana. Okey, Y yang kita kena tahu kalau sini 18 dia adalah sudut sama kaki. So sini 18, sini confirm 18. So nak cari Y ialah 180 tolak 18 tolak 18. Okey, sama dengan okey, 144. So soalan dia nak cari X tambah Y. X dia ialah 72 tambahlah 144. Okey, sama dengan 216. Okey, soalan ni kadang-kadang dapat 2 markah, kadang-kadang dapat 3 markah. Dia depend pada soalan lah. Okey, mana dapat markah? Okey, mana-mana satu. Okey ni, mana-mana satu jawapan yang awak dapat ni. Okey, mana-mana satu yang betul. Okey, mana-mana satu yang betul ni dapat 1 markah. Okey, awak tambah ni dapat 1 markah. Nilai ni dapat 1 markah. Okey ya? Ini penandaan PT3. Kalau PT3 macam ni lah. SPM pun sama tak silap. Okey, dapat 3 markah saja untuk soalan ni. Ingatlah kalau sudut memang tak ada. Dia memang kurang daripada 3 markah je. Dia tak pernah 4 markah. Okey, next kita tengok slide yang ke-6. Okay, slide ke-6 soalan 6.1E. Okey, soalan nombor 3. Okay, soalan dia bagi macam ni lah. Okey, lengkuk AB sama dengan lengkuk PQ. Okey, AB sama dengan PQ. Okey, soalan dia suruh cari X dan juga Y. Okey, sama juga cara dia. Okey, so nak cari nilai X. Okey, so kat sini yang awak tahu sini adalah 90 darjah. Ini adalah diameter. Ini diameter. Okey, diameter. Okey, bucu dia adalah berada di B ni. Sini ada 90 darjah. Okey, sini sudut kita nak cari ni ada. So kita kena cari sini lah. Okey, macam mana nak cari sudut dari sini? Kalau sini dah 20, kaki dia mesti sama dengan kaki sini. So sini ialah 20 juga. Okay, apabila sama sini 20, dekat P ni pun sama juga 20. Okay, kita nak cari X ialah 180 tolak 20 tolaklah dengan 90. Okey, dapatlah jawapannya. Okey, dapatlah jawapan dia 70. Okey, itu adalah X. Untuk Y pula. Okey, kat Y pula kita ambil yang segitiga yang ini. Okey, seperti awak tahu, kita nak cari sini adalah 120. Okay, gambar ni bukan segitiga sama kaki ya. Sebab apa dia terkeluar daripada bulatan. Kalau terkeluar pada bulatan dia bukan segitiga sama kaki. Okay. So sini ialah 120. Okay, kita kena cari kat sini pula. Okay, sini nak Y. Okay, kita kena cari sebelah dia. Okay, sebelah dia macam mana nak cari? Kita cari sini dululah. Okay, sudut yang ini kita cari 180, tolaklah kaki dia satu ialah 20, kaki dia yang kedua ialah 20. So tolak ni dapatlah 140. Itu 140 berada di sini. Okay, so sudut bersebelahan dia awak tolaklah. Okay, so tolaklah 100 yang cari kat sini.
Okey, 180 tolaklah dengan 140. Okey, dapatlah sini ialah 40. Okey, so nak cari nilai Y senang saja. Just tolak. So Y sama dengan 180 tolak 120 tolaklah dengan 40. So dapatlah jawapan dia ialah 20. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Boleh. Okey, dan dah sekali slide yang nombor 7. Okey, habislah subtopik 6.1 ni ya. Minggu depan kita belajar sisi 4 kitaran pula. Okey, rasa-rasanya tak tahulah kalau bulan 9 ni kalau tak naik lagi kemungkinan awak akan diberikan modul lah. Kita tengoklah nanti macam mana. Okey, kita terus ke 6.1F. Okey, yang ini adalah gabungan semua ciri-ciri yang ada dalam bulatan. Dia ada 4 tadi. Okey, dia gabungkan semua ciri. Okey, soalan yang ini. Okey, soalan yang ini selalunya soalan kebat lah. Okey, dia merangkumi semua bab yang awak belajar sebelum-sebelum ni. Selalunya lah. Okey, so soalan yang ni dia kata dekat sini diameter dia 16 cm. Okey, RS ni baca-bacalah. Okey, sekarang ni saya suruh cari nilai theta. Okey, nilai theta berada di sini dekat T. Okey, tengok mencabar dia punya ni. Okey, kita nak cari macam-macam lah. Okey, kalau sini ialah 70. Okey, kita cari kaitan dia dulu. Okey, so kita cari sebelah ni dulu. Okey, sebelah ni saya nak cari 180 tolaklah dengan 70. So, dapat 110. Okey, tu yang ini. Okey, yang S dengan P ni confirm dia adalah segitiga sama kaki. So, sama kaki dia nak cari, kita cari yang inilah. Okey, cari yang ini. Saya nak cari 180 tolaklah dengan 110 bahagilah dengan 2. Sebab kaki dia adalah sama. Okey. Kaki dia sama, kita bagi 2 dapatlah 35. Okay, 35. Ini awak dah belajar juga masa form 1 segi sudut bertentangan bucu. So bucu ni 35, ini pun sama 35 lah. Okay, nama dia sudut bertentangan bucu. Bucu ni sama dengan bucu ni, so 35. Okay, so dalam gambar ni dia ada bagi tanda yang ini sama kaki dia. So sini 35, so sini pun sama juga 35. So nak cari theta. So nak cari theta sama dengan, sebab dia bagi segitiga sama kaki 180 tolaklah 35. Tolaklah 35, tolaklah 35. So dapatlah jawapan dia ialah 130. Okey, itu adalah nak cari A. Okey, nak cari B pula. Okey, dia suruh cari panjang PQ dalam cm, betul dia ada 3 angka berti. Okey, 3 angka berti ni awak dah belajar hari tu bab 2. Tengok dia ada kena-mengena dengan bab 2. Okey, lepas tu awak tengok ni dia kata dekat sini dia suruh cari panjang PQ. Okey. Panjang PQ kita ambil segitiga inilah. Segitiga bersudut tegak. So sini ialah Q, sini adalah P. Sini adalah 90 darjah sebab dia lalu dekat sini kan. Okey. Dia lalu dekat diameter. Okey, sini P, sini Q. Okey, sini adalah sudut 40 darjah. Okey, dekat soalan ni dia bagi diameter dia ialah 16 cm. So diameter dia yang kat sini lah. Di sini dia punya pusat, diameter dia ialah 16. Okey, soalan dia suruh cari PQ. Okey, soalan cari PQ, awak kena ingat balik. Ini awak belajar bab yang lepas. Trigonometri, bab 5. Okey, dia ada kena mengena. Sebab tu saya cakap, awak kalau tertinggal satu benda memang tak boleh nak buat apalah. Tak tinggal satu bab-bab lain susah. Okay. Tengok macam ni. Soalan ni bab 2 ada masuk. Ni adalah kena mengena bab 5. Tapi sekarang ni awak dah ajar dekat bab 6. Okay.
So awak ingat lagi tak? So 16 ni adalah hypotenuse. Okey. Yang PQ ni ialah opposite. Okey. Yang mana yang guna sin ke cos ke tan yang guna OH? Ingat tak? Formula apa yang guna O dengan H? Ingat lagi tak formula trigonometri? Sin cos tan. Sin. Okey, sin. Sin dia punya formula ialah soh, betul? Okey, so kita akan guna sin lah. Okey, sebab sin dia adalah soh. Dia kena mengena soh. Soh tu opposite bahagi dengan tu. So sin kat sini ialah 40 darjah. Okey. O dia ialah opposite dia, kita nak cari iaitu PQ. Okey. Bahagilah dengan H dia. 16. Jadi ini adalah opposite. Ini adalah hypotenuse. Ini formula dia lah. Okay, so sin nak cari sin 40 sama dengan PQ per 16. So kita nak cari PQ. Okay, sama dengan ini pergi naik atas, kita cari darabkan dia. So sin 40 darablah 16. Okay, awak tekanlah kalkulator awak. Okay, cuba awak tekan. Dapat berapa jawapan? Siapa-siapa kalkulator tak dapat jawapan? Okay, siapa tekan kalkulator dapatlah jawapan dia ialah 10.284 bla 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 bla. Okay, sekarang soalan dia nak 3 angka bererti. So 3 angka bererti sama dengan jawapan dia ialah berapa? 3 angka bererti. Ingat lagi tak bab 2? 2.285. Ya ke? 3 angka bererti. Bukan 3 titik perpuluhan. Ya ke? Tak lah. 10.3. Okey, bagus pun. Siapa bagi jawapan tu? 10.3. Ha. Ya, 10.3 ubuknya. Okay, 10.3. Okay, itu adalah dia nak, sebab apa dia nak kata 3 angka bererti. 3AB. Okay, setelah untuk kelas kita hari ini iaitu 6.1. Kalau awak imbas balik semula, awak tengok apa yang awak belajar sebelum ni. Dia ada 4 ciri. Okay, 4 ciri segi 4 ciri dalam sudut dalam bulatan. Okay, nak kena hafal pun boleh, tak nak hafal pun boleh, tapi awak kena tahulah dia punya cara dia macam mana, awak nak tahu. Okay, kedudukan dia macam mana, macam mana. Okay. So, untuk hari ini sajalah yang kita belajar untuk hari ini. Okay, kejap ya.